how many ways can all the alphabets from the word Putrajaya be arranged if the first letter is P and the last letter is A? Okay, so word Putrajaya ada berapa huruf? We have 9 huruf. Okay, so sekarang kita nak susun perkataan Putrajaya ni. Okay, nampak pun kat sini kita ada arrange. So bila arrange kita kena buat permutation lah. Okay, dia kata nak all. So we have 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The first letter is P. Okay, then the last letter is A. So how many P we have from Putrajaya? We have 1 P. And how many A we have in word Putrajaya? We have 3 A. Tapi dia adalah A yang sama. Tak kisahlah kalau kita guna A yang A1 ni ke, A2 ke, A3 ke, semua dia akan jadi A. Okay, so only one sahaja. Okay, then kita ada 9. Kita dah guna P dekat depan, kita guna A dekat belakang. So the rest we have 7. So 7 huruf yang tinggal untuk 7 tempat. So 7 factorial. Ingat 7 factorial ataupun 7 P7, 7 huruf untuk 7 tempat. Okay. Tapi jangan lupa, kita ada 3A. Kita dah guna 1 dekat belakang. So kita ada lebih 2A. So over 2 factorial. 2 factorial ni adalah untuk same A. Okay, so 1 untuk P, 7 factorial over 2 factorial times 1. So jawapan dia adalah 2520. So ada 2520 cara untuk susun semua huruf ini, semua huruf Putrajaya dengan P dekat depan, A dekat belakang. Okay, so now question B. Masih lagi from the word Putrajaya, all the alphabets from Putrajaya arrange, but A must be next to each other. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A must be together next to each other. So bila dia kena next to each other, kita akan ikat dia sebagai satu benda. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksud saya kita boleh ikat benda dia, kita ikat dia sebagai benda sama. So maksudnya bila kita movekan A ni kepada mana-mana, dia akan jadi A. So boleh jadi macam ni. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So A ni boleh dekat sini. Asalkan dia adalah benda yang sama. So ini mungkin boleh jadi huruf lain. Macam tu. Itu maksud dia, kita ikat benda yang sama. Dia akan move, dia sehati sejiwa lah. Pindah kat mana pun dia A. Okay. So from 9 huruf tadi, kita dah buang A, kita dah ikat A tu sekali. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 factorial over, tak ada over lah, tak ada benda sama. So 7 factorial times 3 factorial over 3 factorial. Ataupun A kan A yang sama, susun je A dekat mana-mana. So nanti dia tetap akan jadi sama juga. Ini adalah untuk A. So 7 factorial, jawapan dia adalah 5040. So itulah jawapan dia. Okay, masih lagi from the word Putrajaya. So kita nak arrange all. So 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the first letter begins with consonant. So untuk tempat pertama ni kita boleh susun P, T, R, J, Y and ends with a vowel. So we have U, A. Okay, oleh sebab kita ada A yang sama, A. So kita akan pecahkan kepada dua case. First case adalah untuk ends with U. So P, T, R, J, Y, kita ada 5 konsonan untuk susun satu tempat. Okay, tempat pertama tu. Okay, lepas tu kita nak susun dekat tempat belakang pula. Ni belakang sekali ni. So kita ada satu je U. So U lah 1. Okay, dekat tengah-tengah tadi, okay, kita ada 9 huruf kan. Kita dah guna 1 dekat depan. Contohnya kita guna huruf R. So kita dah guna U dekat belakang. So dah buang R, dah buang U. So tinggal 7 lagi. So 7 huruf untuk 7 tempat. So 7 factorial over, jangan lupa dekat tengah-tengah ni antara semua 7 huruf tu kita ada 3A. 3A yang sama. So 5P1 times 7 factorial over 3 factorial times 1. Itu untuk first case. So second case ends
with 2. Okay. So, masih lagi yang sama. 5P1 PTRJY, 5 konsonan untuk satu tempat. Okay, darab. Okay, sekarang ni kita, ends with A. Okay, so kita ada 3A. Dan 3A tu untuk satu tempat yang sama. So, tak kisah A mana-mana kita letak, dia akan jadi, masih lagi jadi A. Ni untuk A tu A. Yang ni tak perlu bahagikan dengan 3 factorial ke apa benda lah, sebab dia satu tempat je. Okay. So, kita dah guna dah guna satu huruf kat depan, A dekat belakang 1. So, tinggal sekarang ni 7 factorial. Tapi ini kita kena bahagikan dengan 2 factorial je. Sebab A kita dah guna 1 dekat belakang. So, tinggal 2 je A dekat tengah-tengah. Kalau yang atas tadi, dia 3 factorial. Same A. Sebab apa kita tak guna lagi A? Yang dekat bawah ni pula, kita hanya ada 2 factorial sahaja sebab A kita guna dekat belakang. So, jawapan dia total waste. So, 5P1 times 7 factorial over 3 factorial times 1 plus 5P1 times 7 factorial over 2 factorial times 1. Okay. So, dapat jawapan dia 16800. Okay, question B. A 5-digit number may be formed from digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 with no repetition. Okay, so 5-digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no repetition. So, how many 5-digit numbers have values between 10,000 and 10,000 and 50,000 can be formed? Okay, so 5-digit 3, 4, 5. Okay, so daripada these numbers, untuk dapatkan 10,000 to 50,000, nombor apa yang kita boleh letak? Kita hanya boleh letak nombor 1, 2, 3, 4. Kita boleh letak 5 tak? Kita tak boleh letak 5. Sebab kalau kita letak 5, nanti bila kita susun number kan, contohnya kita letak 5 kan. So kita one of the susunan ataupun possible number yang boleh wujud adalah contohnya 5, 8, 1, 2, 7. So ini kan bila kita baca, dia akan jadi 58,127. 58,127. Ini kan dah lebih daripada 50,000. So that's why untuk number between 10,000 and 5,000, kita tak masukkan 5. Okay, so paling maksimum kita boleh masukkan 4 sahaja. Okay, so ada 4 pilihan tempat, 4 pilihan huruf, okay, ataupun number 1, 2, 3, 4 untuk kita letakkan pada tempat ini. Okay, then tadi kan ada 8 digit kan, 8 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dah guna 1 dekat depan. So, tinggal berapa lagi? 7 number untuk 4 tempat. Okay, 7 numbers yang tinggal, sebab tadi kita ada 8, kita dah guna 1, dah pilih 1 number dekat depan, between 1, 2, 3 and 4, then the remaining numbers tinggal 7 untuk kita occupy pada 4 tempat. So, dia akan jadi 4P1 times 7P4. So, kita akan dapat 3360 ways. Okay, ataupun sebenarnya 3360 number yang boleh wujud menggunakan number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan satu lagi saya lupa nak tekankan, oleh sebab dia adalah no repetition, so that's why kita gunakan P. Okay, dan lagi satu, alternatif. Okay, alternatif kan. Okay, kita boleh buat cara manual macam ni juga. Okay, so kita masih lagi soalan yang sama. So, ada 4 pilihan tempat untuk the first digit. 1, 2, 3, 4. So, 4. Then, darab. Okay. Tadi kan ada 8 number. Kita dah guna 1. So, tinggal berapa pilihan number untuk tempat ini? 7. Okay, then darab. So, dah guna 1. Tinggal berapa? Tinggal 6. 6 number sahaja yang boleh letak dekat sini. So, same goes to this place. Okay, kita dah guna 1, 2, 3 number. So, 8 minus 3 tinggal 5 sahaja lagi pilihan untuk tempat ini. Sama juga, hanya ada 4 number yang tinggal untuk tempat terakhir ni. So,
Darabkan, nanti kita akan dapat benda yang sama juga lah. 3360. Okay, next question. 5-digit even numbers having values more than 60,000 can be formed. Even numbers more than 60,000. Okay, so 3, 4, 5. So, even numbers yang kita boleh letakkan adalah, okay, daripada sini daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni, even numbers ataupun nombor genap yang kita boleh letakkan adalah 2, 4, 6, 8. Okay, then dia kata more than 60,000. So, bila more than 60,000, number yang kita boleh letak hanya 6, 7, 8. Okay, since soalan kata no repetition, jadi kita bila kita tengok pada kedua-dua syarat yang kita dah letakkan tadi, okay, ni adalah syarat untuk more than 60. Ini adalah untuk syarat even numbers. So, kita tengok ada repeating numbers. 6, 8. Jadi, kita akan pecahkan kepada dua case. Satu start dengan 6. Okay. Tiga case. Satu kita start dengan 7. Satu lagi kita start dengan 8. 6, 7, 8. Okay, saya pecahkan ikut case yang ini. Okay, lepas tu, cuba kita susun untuk syarat yang even numbers. Kalau kita letak 6 dekat depan, so number yang kita boleh letak kat belakang hanyalah 2, 4, 8. So sama juga, kalau kita dah letak 8 dekat depan, so number yang kita boleh letak dekat belakang hanyalah 2, 4, 6. But then, untuk number start with 7, kita tak ada masalah sebab kita boleh letak ke semua number. 2, 4, 6 dan 8. So barulah tak ada repetition numbers. Okay, so jom kita tengok. Saya rasa saya pindahkan ke sini. Okay, saya pindahkan ke bawah supaya kita ada ruang untuk tulis. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Kita akan tengok the first one, start with 6. Okay, so start with 6. Kita ada berapa 6? Dia akan jadi 1, darab. Okay, lepas tu dekat belakang ada 3 pilihan kan? 2, 4, 8. So ada 3 pilihan. Dan kita tengok dekat tengah-tengah. Okay, so asal ni kita ada 8 numbers. 1, 2, 3 sampai 8. Kita dah guna 6 dekat depan. Dan kita dah guna satu lagi dekat belakang. Sama ada 2, 4 dan 8. So, berapa number lagi yang kita tak guna? 6 kan? So, ada 6 lagi number yang kita akan occupy 3 tempat. Okay? Ini untuk 6. Ini sama ada 2 ataupun 4 ataupun 8. So, yang ini adalah remaining numbers untuk 3 tempat. Lagi 3 digit dekat tengah-tengah tu. Okay. Sama juga untuk start with 7. Okay. So, we have 1, 7. So, this is for 7. Then, kita boleh ada, kejap. Kita warna biru kan. Okay. Ada 4 pilihan number kita boleh letak dekat belakang untuk wujudkan even number. So, darabkan dengan 4 untuk 2, 4, 6 or 8. Then, the remaining numbers yang tinggal dekat tengah. Satu kita dah guna dekat depan, which is 7. Satu lagi kita dah guna dekat belakang. Sama ada 2, 4, 6 or 8. So, the remaining numbers yang tinggal adalah 6 untuk kita occupy pada 3 tempat. Sama juga untuk 8. 1 untuk 8. 3 dekat belakang untuk 2, 4 or 6. Okay, ada 3 pilihan yang kita boleh pilih. Okay, then the remaining yang tengah-tengah adalah 6, P, 3. Okay, so kita akan tambahkan kesemuanya. Saya rasa saya tulis okey sikit kat bawah ni. So, dia akan jadi 1 times 6P3 times 3 plus 1 times 6P3 plus 4 plus 1 times 6P3 times 3. So, jawapan dia, okay, so kita pun tekan calculator. Saya ubah sikit, sorry. So, jawapan dia nanti kita akan dapat
1,200 ways ataupun there are 1,200 numbers yang kita boleh wujudkan dan 1,200 number, even number more than 60,000 yang boleh kita wujudkan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, question 5A. How many 1 digit, 2 digit, 3 digit and 4 digit numbers can be formed using the digits 4, 5, 6 and 7 when each digit can be used only once? Okay, so sekarang ni kita daripada these 4 numbers, kita nak form 1 digit number. So 1 digit number tu macam mana? Contohnya 4, 5, 6, 7. Itu 1 digit number lah. Kalau 2 digit, contohnya 4, 5, 45. 4, 7, 47. So itu ada 2 digit. Okay, so untuk 1 digit, okay, so satu tempat sahaja dan kita boleh choose whether to put 4, 5, 6 or 7. So, kita ada 4 pilihan number untuk kita isi pada satu tempat sahaja. So, 4P1. Next is 2 digit. 2 digit number. Okay, so kena ingat kat sini bukan no repetition. Tak boleh repeat. Repetition. Okay, so kita ada 2 digit. Then kita ada 4 pilihan number 4, 5, 6, 7 untuk diisi pada 2 tempat. Okay, so 4P2. Next, 3 digit number. Okay, so 3 digit. We have 3 tempat. Okay, tapi kita boleh isi dengan 4 number. So 4P3. Next, 4 digit number. So untuk 4 digit number maksudnya kita ada 4 tempat kita boleh isi untuk keempat-empat number. So 4 tempat untuk 4 number. 4 number kita isi untuk 4 tempat. Okay, ataupun kita boleh tulis sebagai 4 factorial. So kena remember dekat sini 4P4 is equals to 4 factorial. Okay, so 4 factorial. Then kita ada case 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit. So untuk semua ni kita akan tambahkan. So berapa digit yang kita boleh form? 4P1 ataupun 4 plus 4P2 plus 4P3 plus 4 factorial. So jawapan dia adalah, okay, so yang ni boleh tekan calculator, nanti korang akan dapat jawapan dia 64. So akan dapat bentuk sebanyak 64 huruf, 64 numbers. So antara nombor dia adalah 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47. Okay, then korang buatlah nanti. For 456 untuk 3 digit number lah. 456, 457, 465 and so on. So itu maksud dia. This one adalah 1 digit number. This one adalah 2 digit number. 3 digit number. Okay. Dan seterusnya. Ini saya tak habiskan. Okay. Dan ni pun ada banyak lagi lah ni. Nanti boleh jadi 54, 64, 74, 40, 56. Banyak lagi sebenarnya. Okay, ni saya tak letak semua lah. Tapi just nak bagi tahu contoh. What is 1 digit, 2 digit, 3 digit and 4 digit numbers. Okay, question B. How many of the numbers formed in part A are odd and greater than 600? So, dekat part A tadi, okay, kita dah buat 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number ni kan. Okay, sekarang ni dia nak odd number, nombor ganjil, greater than 600. So, bila soalan kata greater than 600, that means kita hanya akan pilih 3 digit dan 4 digit sahaja. Sebab yang ini yang akan membentuk numbers greater than 600. Kita tak boleh ambil yang ini saja. Okay, sebab daripada 3 digit pun kita boleh dapat more than 600. Contohnya kalau kita form number 756 or 746.
or 765. Contohnya 65. Okay. So itu antara contohnya. So these three numbers semua pun adalah greater than 600. So kita akan ambil untuk 3 digit dan juga 4 digit. Kenapa kita tak ambil 2 digit? Okay, contoh number yang kita boleh form 2 digit number. Contohnya 76. Adakah 76 greater than 600? Tak kan? So that's why 1 digit dan 2 digit kita ignore. So kita hanya akan pilih 3 digit dan 4 digit number. Kita start dengan 3 digit dulu. Okay. 3 digit. Okay, so bila 3 digit, saya letakkan 3. Okay. Lepas tu, syarat pertama dia adalah odd. So bila syarat pertama dia odd, so bila odd, okay, ini adalah nombor ganjil. Okay, yang number yang ends with 1, 3, 5, 7, 9. So kali ni kita punya soalan kita hanya ada 4 number ini sahaja. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. So which one is odd numbers? 5 and 7. So kita boleh letak 5 dengan 7 dekat belakang. Okay. So now sekarang ni dia kata greater than 600. So bila greater than 600, maksudnya kita boleh letak number apa dekat depan. Sama ada 6 ataupun 7. Ini pun sama juga daripada pilihan number kita 5, 6, 5, 6, 7. 5, 6, 4, 5, 6, 7. Sorry. Daripada 4, 5, 6, 7. Okay, so nampak tak dekat sini? Okay, saya ulang lagi sekali. Ini adalah untuk odd number. Okay, ini adalah untuk greater than 600. So, bila kita tengok, bila kita dah letakkan kedua-dua syarat kita, okay, kita ada repetition pada number 7. So, that means kita akan pecahkan kepada dua case. Okay. So, kita boleh buat start dengan 6. Okay. Satu lagi kita pecahkan kepada the second case, start with 7. Okay. Saya pecahkan case yang ini. Okay. So, bila kita start number kita dengan 6, number dekat belakang, kita boleh tulis 5 or 7. Tapi, kalau kita start the 3 digit number with 7, the only odd number yang kita boleh letak dekat belakang adalah 5. Okay, so nampak tak? Itu sebab saya kata kita kena pecahkan kepada dua case. So that kita tak ada repetition pada 7 tu. Okay, so saya letak ke atas tu kan. Okay. So, sekarang ni kita tengok dia punya PPP dia tu. Okay, so the first one, we have 6. So, how many 6 we have? Kita ada satu sahaja 6 times. Okay, so untuk tempat saya suka buat yang belakang. Okay, untuk tempat yang dekat belakang ni, we have two numbers to occupy one place only. Okay, then tengah-tengah ni, ada berapa lagi pilihan nombor yang kita boleh letak? Tadi kan kita ada 4, 5, 6, 7. Okay, contohnya 6 kita dah guna dekat depan. Lepas tu, dekat belakang sekali tu, antara 5 dengan 7, contohnya kita dah guna 5. So, yang tinggal ada dua number lagi yang kita tak guna, 4 dan 7. So, 2, kenapa biru? Kenapa merah? Biru. So, dia akan jadi 2P1. Okay, so ini untuk case yang start dengan 6. Now, start dengan 7. How many 7 we have? From 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. So, we have 1, 7 only. Then, saya tengok dekat tempat belakang sekali tu. Okay, we have only 1, 5 from 4, 5, 6, 7. So, kita akan darabkan dengan satu sahaja. Then, dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni, kalau kita dah letak 7 dekat depan, 5 dekat belakang. So, kita hanya boleh letak 4 ataupun 6. So, 2P1. Okay, so itu adalah untuk case start with 3 digit number. Yeah. Okay, so now kita akan buat dengan 4 digit number pula.
So 1, 2, 3, 4. Again, greater than 600. Okay, ni angka ribu-ribu kan? Thousand punya number. So kita boleh letak semua. 4, 5, 6, 7. Okay, untuk tempat ini untuk the first place ini. Okay, tempat yang belakang, oleh sebab kita nak odd, so sama juga, kita hanya boleh letak 5 dan 7. Okay, so yang ini, saya akan pecah ikut case number depan. So 4, 5, 4 tempat lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so saya pecahkan kepada 4 case. Okay, so nak pecahkan, dia macam ni tau. Kita nak pecah ikut case, kita boleh ikut syarat yang dekat depan ataupun syarat dekat belakang. Okay, so yang ini saya pisahkan ikut syarat dekat depan. Kenapa saya buat yang dekat depan? Sebab dekat atas tadi saya dah buat ikut depan. So senanglah saya nak explain. Tapi boleh je. Kalau kita nak pecahkan ikut case yang belakang pun boleh. So that dia akan jadi pecah 2 case sahajalah. Dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So ends with 5 ataupun ends with 7 pun boleh juga. Okay, so tak kisah mana-mana. Ni method, ni sama ada 4, 5, 6, 7. Kita pecah ikut depan ataupun kita pecahkan ikut belakang. Dan kenapa kita kena pecah ikut case? Sama macam 3 digit punya case tadi, sebab kita ada repetition 5 dan 7 untuk kedua-dua syarat kita. So this is our syarat, odd dan greater than 600. Kita tak boleh ada repetition sebab apa? Sebab soalan kata no repeat. Okay, so ini saya pecah ikut nombor depan. Nak buat belakang pun boleh, tak ada masalah. So kalau kita dah letak 4 dekat depan, belakang kita boleh letak 5 dan 7. Sama juga dengan when we start with 6, nombor belakang kita boleh letak 5 dan 7. Untuk case kita start the number with 5, number dekat belakang yang boleh letak, the odd number yang kita boleh letak dekat belakang adalah 7 sahaja. If we start the number with 7, kita hanya boleh end the number with 5. Okay, sebab kita nak odd number. Okay, so jom kita buat dia punya PPP tu. Okay, so the first one, for this case, we only have 1, 4. Okay, then dekat tengah-tengah ini, kita boleh letak, sebab kita buat belakang, saya suka buat belakang. Okay, so dekat belakang ni, kita ada 2 numbers untuk occupy one place. So, 2P1. Then, tengah-tengah ni, kita dah guna 1 untuk depan, 1 untuk belakang. So, tinggal 2 factorial. Sama juga untuk case start with 6. 1 times 2 factorial times 2P1. Okay, so untuk case 5, okay, start with 5. Okay, so we only have 1, 5. We have 1, 7. Then untuk tengah-tengah tu, yang tinggal adalah number 4 and number 6 to occupy 2 tempat. So 2 factorial. Sama juga untuk case 7, start with 7. So dia akan jadi 1 times 2 factorial times 2P1. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita dah pecahkan soalan ini kepada 6 case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, antara semua case ini, untuk cari total, kita akan tambahkan dia. Okay, so ni saya rasa saya tulis kat bawah sikit. So, dia akan jadi 1 times 2P1 times 2P1 ataupun 2 je sebenarnya. Plus 1 times 2P1 times 2, 1. Okay. So, plus 1 times 2 factorial times 2P1. Okay, times 2. Sebab kita ada 2 case yang sama dekat sini. Ni dan ini. Case yang sama. So, saya kalikan 2 je. So, plus. Oops. Untuk case 5 and 7. So, 1 times 2 factorial times 1 times 2. Sebab kita ada 2 yang sama. This one. Sorry.
Itu bukan 2P1. Ini adalah 1 Tadi salah. Bukan 2P1. 1. Sebab we only have 5. 1, 5. So, darabkan dengan 1. Okay. So, nanti kita akan dapat jawapan dia. Okay. So, darabkan semua kita akan dapat 18. In how many ways can all 7 girls and 6 boys can be seated if girls are always at one side and boys on the other side? Okay, sekarang ni dia kita susun macam ni lah. Okay, girls kan kita ambil warna pink lah. Pink. So, 1, 2, 3, 4. Tak nak lah buat macam ni. Kita susun macam ni. Girl, girl, girl. How many girls? We have 7 girls. Okay. Okay, we have 7 girls and boys, 6 boys. So, light blue. So, boys, 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 6 boys. Okay. Dia kata girls are always at one side, boys on the other side. So, gang girls satu side, gang boys satu side. So, how many girls we have? 7 untuk disusun pada 7 tempat. So, 7 factorial. Sama juga untuk boys. We have 6 boys untuk disusun pada 6 tempat. 6 kerusi lah contohnya. Sekejap. Ni adalah factorial. Factorial tu macam tanda seru. Okay. Tapi, ada tak dia spesifik kata girls must be on the satu side saja. Maksudnya kanan. Girls mesti duduk kanan. Yelah, girls always right kan. Okay, girls mesti duduk kanan je. Boys kiri. Tak boleh, tak ada kan. Tak cakap kan. So, maksudnya kita boleh juga susun nanti B, B, B. Boy yang dekat sebelah sini. B, B. Then girl, 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 girl. 7 girls. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, kita akan darabkan dengan 2. Sebab tempat boys dan girls boleh bertukar. Okay, so 7 factorial times 6 factorial times 2. So, jawapan ni adalah 725, 7600. 725, 7600. Okay. So, untuk question B, all the girls and boys are seated together with all the girls on their right. So, masih lagi soalan yang sama. Girls dekat girls dengan girls sekali, boys dengan boys sekali. Okay, tapi girls on the right. Right, girls right. Sini, sorry. Okay, girls on the right. So, maksudnya kita hanya boleh guna yang ini sahaja. Okay, girls kat sebelah kanan. Ini saya merujuk kepada kanan ni yang kita tengah tengok video ni Okay, so 6 factorial untuk boys, 7 factorial untuk girls. Tapi yang ini tak perlu darab 2 sebab girls memang akan on the right. Girls dekat sebelah kanan je. So tak ada nak tukar-tukar tempat antara boys dan girls. So 6 factorial times 7 factorial, jawapannya adalah 3628800. Okay, now girls and boys must sit alternately. Alternately means dia duduk selang-seli laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Okay, kalau perasan, we have only 6 girls and we have 7 girls and 6 boys. Kedudukan tak sama. Tapi oleh sebab kita nak duduk selang-seli, kita kena start dengan girls dulu lah. Okay, so G, girls. Okay, ada 7 girls. 4, 5, 6, 7. Then we have 6 boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ingat kita tak boleh start dengan boy. Sebab bilangan girls lagi banyak. So, nanti dia akan jadi girl duduk sebelah girl. So, nanti diorang bergosip 2. Tak boleh. Kena start dengan girl supaya dia habis dengan girl. Okay. So, how many girls we have? 7. Okay, 7 girls untuk 7 tempat. Kiranya tempat tu dah spesifik untuk girl sahaja. Okay, and kita ada 6 boys untuk tempat-tempat boy. Okay, ni 4, 5, 6. Okay, so 7 factorial times 6 factorial sama dengan atas 3628800. Okay, next. If there are only 6 girls and 6 boys. Okay, tadi ada 7 girls kan. Lepas tu seorang girls tu dia pergi toilet, dia tak balik-balik. Okay, so 6 girls and 7 boys. How many arrangement if girls and boys must sit alternately? Okay, masih lagi yang sama yang tadi. Yang saya guna yang tadi je lah masih lagi yang tadi sama. Tapi satu girl dia pergi toilet. Okay, so kita buang. Contohnya saya buang yang belakang ni. Okay,
So, girl, boy, girl, boy. We have 6 girls and 6 boys. So, dia akan jadi 6 factorial untuk tempat girls. 6 factorial untuk tempat boys. Tapi, kita boleh juga ada pilihan boy dekat sini. So, boy, boy. Ingat, si alternately dia duduk selang-seli. 5, 6. So, dia boleh juga jadi macam ni. Oops. Macam ni. Girl, girl, girl. Sorry, terlebih pula. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah. Okay. So, kita akan darabkan dengan 2 sebab kita boleh start dengan boys, kita boleh start dengan girls. So, jawapan dia adalah 1, 0, 3, 6, 8, 0, 0. 4 married couples bought 8 tickets in a row. In how many ways can they be seated if there are no restriction? Okay, so 4 married couple. So, 4 pasangan ni, dia nak pergi, dah bukan double date dah, 4 kali date. Dia nak pergi tengok wayang sama-sama, so dia buat 8 tickets. So, dia nak duduk satu row. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yelah 8 lah couple kan. Okay, tapi there are no restriction, maksudnya sesiapa pun boleh duduk dengan couple sesiapa. Suami isteri duduk sama-sama ke, isteri duduk sama-sama ke, duduk suka hati lah. So, 8 ada 8 orang untuk 8 tempat. So, 8 factorial. So, 8 factorial 4, 0, 3, 2, 0. Okay. Diorang duduk ni, diorang duduk tak kisah siapa lelaki, siapa perempuan. Okay, lepas tu tiba-tiba ada kesedaran, dia kata, tak boleh, kita kena duduk sama-sama ikut couple. So, each couple sit together. Maksudnya, suami isteri duduk sama-sama. Okay, so, sini contohnya, saya susun macam ni. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlebih satu. So, merah lah. Okay. Husband, wife. Lepas tu, ni couple lah ni. Tiba-tiba dia orang menjaga batas. Okay, so this is the first couple. Oh, tak nampak. This is the first couple, second couple, third couple, fourth couple. Okay, semua orang duduk dekat tempat couple, ikut couple masing-masing. So, how many couples we have? So, we have 4 couples sebab each couple boleh duduk dekat mana-mana as long as dia bersama dengan masing-masing. Okay, these are the 4 couples. Okay, then untuk setiap couple tu, kita boleh tukar kedudukan husband and wife. So, boleh, okay, ni couple pertama kan. So, dia boleh husband wife ataupun wife husband. So, 2 factorial lah, tukar kedudukan husband wife. Sama juga untuk couple kedua, kita boleh tukar kedudukan husband wife. Sama juga untuk couple ketiga, tukar kedudukan husband wife. Sama juga untuk couple keempat, tukar husband wife. So, 4 factorial times 2 factorial sebanyak 4 kali sebab kita ada 4 couple. So, this is the first couple, second couple, third couple, fourth couple. So, darabkan semua, kita akan dapat jawapan 3, 8, 4. Okay. Lepas tu, diorang dah tengok cerita. Tadi kan mula diorang masuk day 1 tu, diorang duduk suka hati. Lepas tu, diorang duduk sama-sama ikut husband and wife. Lepas tu, dah tengok-tengok cerita dekat wayang tu. All men or women are seated together with all the women are on their right. So, maksudnya dekat sini, diorang dah tak nak ikut couple dah. Tiba-tiba, macam mungkin yang dia punya wife tu bising. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nak bergosip. So, dia akan duduk husband dekat sebelah satu side, wife duduk satu side. And women on their right because women are always right gitu. So, kat sini, boleh sebut men akan bersama-sama. So, how many men we have? So, 4 factorial. How many women we have? 4 factorial. Perlu darab 2 tak? Tak perlu sebab dia dah restrict kan, dia dah tetapkan women on their right. So, tak perlu 2 factorial. So, tak perlu 2. So, 4 factorial times 4 factorial. So, we'll get the answer 5, 7, 6. In how many ways can 6 women and 3 men be arranged in a row if the row begins with a man and ends with a woman? So, kita akan total, kita tengok kat sini ada 9. So, kita susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan oleh sebab kita arrange, kita kena guna P. So, depan kita akan letak men, belakang kita akan letak women. Okay. So, how many men we have? 3. Untuk occupy berapa tempat? 1 sahaja. So, we have 6 women.
untuk occupy disusun pada satu tempat sahaja. So balance sekarang, okay, asal kita ada 9. Satu man kita letak dekat depan, satu women kita letak dekat belakang. So tinggal 7. 7 orang untuk 7 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 factorial. Okay, so kita akan dapat, nanti kita darabkan semuanya, 3p1 times 7 factorial times 6p1. So kita akan dapat 907 to 0. Okay, next, men must be separated from each other. So bila men nak kena separate, daripada total 9 tadi, kita akan tolakkan dengan 3 men. So yang tinggal adalah 6 women. So kita susun dulu women. 3, 4, 5, 6. So nak letak mana men yang bergaduh tu, kita letak in between women. Okay, so X adalah men. So yang garis-garis ini adalah women. Okay, so jom kita tengok yang women dulu. So berapa tempat yang available untuk women? 1, yang garis tu So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Ada berapa women? Kita nak occupy dekat 6 tempat kan? So 6 factorial. Ini untuk women. Darab. Okay, sekarang kita tengok tempat untuk lelaki. How many tempat yang available untuk lelaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat untuk lelaki. Kejap, tukar kejap. 7 tempat untuk lelaki, tapi ada berapa lelaki? 3 sahaja. So 6 factorial times 7p3, so we'll get 15120.